Yang kedua, Nabi sebut bila ditanya oleh para sahabat, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah, Nabi pun jawab akhlak yang mulia. Kemudian Nabi pernah bersabda, Nabi kata, timbangan amal yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Kemudian satu hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan, Nabi sebut, sesungguhnya seseorang itu, ini semua terhimpun dalam bab akhlak Rasulullah SAW. Dan kita tahu tujuan Rasul diutuskan untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Ternyata nak jaga lidah, nak jaga mata, nak jaga tangan, nak jaga akhlak lebih susah daripada nak jaga solat. Betul atau tidak? Lebih susah nak jaga jadual kita dengan Al-Quran. Lebih susah nak jaga kita istiqamah dengan tahajud. Lebih susah daripada sedekah. Nak memiliki akhlak yang mulia sangat mahal. Sampai Nabi kata, aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa saluran nak bina akhlak yang mulia? Salat. Proses dia salat, prosesnya sedekah, prosesnya istighfar, prosesnya puasa. Ibadah adalah proses untuk capai satu matlamat memiliki akhlak yang mulia. Sebab itu akidah adalah akar kepada satu pokok. Kemudian dahan tu, kemudian ranting tu adalah ibadah. Akidah takkan terdiri tanpa ibadah. Kemudian hasil daripada akidah yang baik, ibadah yang baik, buahnya adalah akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau akhlak bermasalah dengan suami, dengan anak, dengan jiran, dengan adik-beradik, ia membawa maksud ibadah kita ada masalah, akidah kita ada masalah. Subhanallah. Saya pernah diberi kefahaman oleh guru saya, oleh seorang doktor masa tu belajar kan. Saya tidur dalam kelas, kan terasa yang lelap tu kan. Ni bukan nak beli ni. Dengan sejuk, dengan start pukul 8.30 pagi, maksudnya pagi tadi tak sempat tidur ni kan. Subhanallah, memang mencabar ni. Subhanallah. Jadi kalau siapa yang terlelap tu tak apa, tak ada masalah. Ada yang dah cari tiang kan. Setengah tu tiang tu memang ada nama dia. Subhanallah. Kadang kita ni memang duduk tumpu, lepas tu dah nampak ustazah dah jadi dua dah. Lepas tu dah tak nampak dah muka ustazah, nampak muka jam je. Tengok jam. Saya jam tu, jam kat mana jam? Atas tu. Kau tengok muka saya gini, tengok muka jam tu atas. Dah tengok muka jam, tengok muka pintu pula kan. Pintu mana nak keluar, pintu mana. Tak apa, kita faham. Ibu-ibu sekalian, berbahagialah, bertenanglah. Kita sedang berada di taman syurga Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah juga akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu berada di taman syurga Allah ini memang mengantuk, memang penat. Itu ciri-ciri jiwa yang tenang. Boleh tidur dalam apa jua keadaan. Betul tak? Kalau kita ada masalah, kita tengah stres, boleh tidur tak? Tak boleh tidur kan? Kita susah hati, tidur pun macam tak lelap sangat. Tapi bila duduk tercongok pun boleh lelap kan? Suara ustazah Kamai lagi kuat kan? Masuk boleh terlelap. Subhanallah. Ini memang tempat yang aman dan tenang. Rumah Allah. Hadis Nabi yang sahih, siapa yang berdiam di rumah Allah, perjalanan kita pagi tadi itu dicatat sebagai sedekah. Hadis Nabi ya, kamu berjalan menuju ke rumah Allah, sedekah Nabi kata. Itu dikira sebagai satu sedekah. Lepas tu ada yang tanya, ustazah saya bawa kereta parking depan tangga, saya berjalan tak banyak mana tu. Para ulama kata dikira berapa berputarnya tayar. Tayar kita berputar tu. Janganlah pula kita parking jauh. Kenapa Haji ni parking jauh kan? Padahal ada parking kosong. Tak apa, boleh. Samalah motor ke apa. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, sesungguhnya barang siapa yang berdiam, berada di masjid, contoh kita datang maghrib buka puasa, kita duduk diam sampai isyak sampai habis tarawih, kan kita niat iktikaf satu. Yang kedua, contoh daripada 8.30, ini sekarang dah pukul 10.30, dah dekat pukul 11.
sebelum 4-5. Berapa jam? 2 jam, 3 jam. Nabi kata dicatat baginya pahala solat fardu. Maksudnya kita bukan buat solat ni, tapi dicatat pahala solat sepanjang waktu. Yang seterusnya Nabi sebut didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Yang pertama, malaikat doakan, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia. Siapa dapat rahmat Allah dapat syurga Allah. Yang ketiga, watub alaihi, terimalah taubatnya. Sepanjang setiap masa kita berada di rumah Allah, berapa jam? Lebih kurang 3 jam. Saya nak tanya, kita punya dosa, kita mampu tak nak minta ampun dengan Allah setengah jam berterusan? Mampu tak? Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah, ampunilah. 5 minit pun dah rasa lama. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lelam. Minta maaf, lelam. Pernah tak kita minta maaf dengan suami kita sambil lelam? Bang, minta maaf ya bang, minta maaf. Kalau minta maaf begitu, seolah tak ada adab. Tak bersungguh pun minta maaf. Tapi kita lemah. Nak bagi tahunya kita sangat lemah. Dosa kita sendiri, kita tak kuat untuk minta ampun dengan Allah. Kita punya dosa sendiri, kita tak kuat untuk istiqamah, untuk istighfar. Walaupun Nabi SAW dah bagi tak satu tawaran istighfar yang dinamakan penghulu istighfar. Hadis Nabi SAW selepas balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, antaranya dalam kitab wasiat Rasulullah, 50 wasiat Allah kepada wanita, itu hadis yang pertama. Diceritakan ketika itu Rasulullah nak pergi naik mimbar untuk bagi khutbah. Ada riwayat kata khutbah Aidil Fitri, ada kata khutbah Aidil Adha. Kemudian on the way itu Rasulullah lalu di hadapan para wanita berkumpul, maksud jemaah wanita. Sebab solat 2 Aidil Fitri atau Adha ini kan disunatkan di kawasan lapang. Lalu Rasul berhenti sekejap di hadapan jemaah wanita. Nabi pun bersabda, wahai para wanita sekalian, aku melihat kamulah yang paling ramai di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kemudian lalu Nabi bersabda, maka lakukanlah 2 perkara ini, wasiat Nabi. Nabi kata, lakukanlah 2 perkara ini wahai para wanita sekalian. Yang pertama, perbanyakkanlah istighfar. Yang kedua, perbanyakkanlah sedekah. Kita tahu pahala sedekah, Nabi sebut sedekah tu junnah. Sedekah itu jadi perisai daripada api neraka. Lagi banyak kita bersedekah, jarak kita dengan api neraka lagi jauh, lagi tebal perisai kita dengan api neraka Allah. Kemudian istighfar pula kita tahu menggugurkan dosa. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan, setiap duka cita, setiap masalah. Akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, kemudian Nabi pun baca Sayyidul Istighfar tersebut. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Sayyidul Istighfar, hadis yang sahih Nabi sebut, barang siapa yang membacakan Sayyidul Istighfar, kemudian Nabi baca yang kita baca tadi tu daripada awal sampai habis tadi tu. Kalau siapa nak cari dalam maksurat, cari saja dalam internet Sayyidul Istighfar. Lepas habis baca, Nabi sebut, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi, lalu dia meninggal sebelum waktu petang ataupun malam, maka dia dicatat sebagai bakal penghuni syurga. Lalu apabila dia baca pula pada waktu petang ataupun lepas maghrib tu kita baca, lalu meninggal dunia sebelum waktu pagi, maksudnya mungkin tidurlah meninggal dunia ke, waktu buat apalah meninggal dunia malam tu, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah, amalan yang ringan, bukan berat sangat. Nampak ringan tapi tak ramai di kalangan kita yang boleh istiqamah dengan Sayyidul Istighfar.
Nak bagi tahu Nabi sangat sayang kita. Nabi nak sangat jumpa kita di syurga Allah. Nabi tinggalkan kita banyak amalan yang mudah, yang ringan, supaya nanti Rasulullah nak pastikan jumpa kita.